Pergi mana pun, bukan panggil saya nama, dia panggil saya Zapin. Ni orang Zapin, ini anak Zapin, ni bapak Zapin, ni ibu Zapin. Memang di mana saja kalau keluar, memang orang kenal kami memang keluarga Zapin. Saya rasa bangga walaupun anak saya tak berpelajaran tinggi, tapi saya rasa bangga dia seorang penari hingga ke tahap yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia. Segala gerak tari zaman-zaman dulu yang tradisi semua ada maksud dia tersendiri. Memang ada kehalusan yang kebanyakannya orang tak nampak. Tapi di mata seni, orang seni dia nampak. Rumah ini ada cinta mendalam terhadap warisan bangsa. Memupuk cinta pada budaya bukan perkara mudah. Perjalanan itu memerlukan kudrat dan pengorbanan yang panjang. Kalau tidak dipecahkan ruyung, manakan dapat sagunya. Belum siap. Kain batik dalam sampan, semua datang dari Jawa. Sama cantik, samalah padan, bagai pinang di bah dua. Itulah gambarannya Amirul, seorang pemuda yang amat cintakan Zapin. Sepupu, sanak saudara, malah bakal isteri adalah penari Zapin yang amat dikagumi. Apa tidaknya kerana dalam keluarga ini sendiri adalah penggiat Zapin, yakni ibu bapanya, Cik Razak dan Puan Diana, pencinta Zapin tegar di negeri Johor. Abdul Razak Rahmat, penggiat Zapin di negeri Johor bersama isterinya, Diana Sulaiman. Bermufakat dengan sekumpulan penggiat yang lain, mereka menggerakkan Persatuan Penggiat Zapin Johor atau Zapin dengan harapan memelihara khazanah warisan berharga ini. Melihat Zapin sebagai permata, martabat diangkat bagaikan mahkota. NGO kami ini ditubuhkan pada tahun 2010. Kegiatan budaya kami ini start sebelum daripada NGO, itu daripada 2006 lagi. Di atas nama Tunas Warisan Budaya. Ayah saya seorang pemain gambus tapi bukan Zapin, daripada Ghazal. Dan isteri saya pun sama juga. Ayah ada seorang pemuzik Ghazal dan juga ibunya seorang penyanyi Ghazal. Dan anak ikut sebab ayah dan ibunya kalau aktif dalam bidang tradisional ni, jadi anak akan ikut sama lah. Saya rasa bangga walaupun anak saya tak berpelajaran tinggi, tapi saya rasa bangga dia seorang penari hingga ke tahap yang diiktiraf oleh kerajaan Malaysia dan tahap 3 yang dia dapat. Pergi mana pun, ini mesti orang Zapin, keluarga Zapin. Kalau pergi jabat kerajaan pun, bukan panggil saya nama, dia panggil saya Zapin. Ni orang Zapin, ini anak Zapin, ni bapak Zapin, ni ibu Zapin. Memang di mana saja kalau keluar, memang orang kenal kami memang keluarga Zapin. Kalau dengar muzik tu, kalau tak dengar lagu Zapin ataupun lagu Ghazal, macam kosong muzik tu. Walaupun kita mengikuti zaman, beredar zaman dengan lagu-lagu hip hop dan sebagainya, kita boleh dengar, boleh ikut. Tapi seni tradisional jati diri dalam kita tu masih ada. Maknanya kalau tengah jalan-jalan, tengah makan kat luar, terdengar lagu tu, saya akan terberhenti sekejap dengar lagu tu dulu. Gelaran keluarga Zapin sinonim dengan diri mereka. Segalanya bermula dengan lingkungan keluarga yang berdisiplin membawa semangat berbudaya dalam diri. Okey, saya memang asal daripada darah seni lah, ikut keluarga. Arwah ayah main gambus, arwah mak dia penyanyi. Walaupun dia bidang Ghazal, tapi memang daripada kecil saya terpaksa ikut diorang. Jadi secara tak langsung tu, benda tu dah meresap dalam jiwa. Indah Zapin ni adalah pada gerak dia. Okay. Setiap Zapin yang dicipta, yang direka memang ada tersendiri. Mengikut contohnya kalau macam daerah ni macam ini macam ini. Memang ada kehalusan yang kebanyakannya orang tak nampak. Tapi di mata seni, orang seni dia nampak. Anak pasangan ini, Amirul Arif, antara zuriat yang mewarisi kesungguhan dalam berzapin. Membuang semua rasa malu dan susah, akhirnya cinta datang sendiri tanpa paksaan. Pada awalnya dia memang tak suka.
Memang dia tak suka menari. Memang saya akan bawa dia pergi mana-mana. Dia kata kenapa nak menari macam apa je. Dia cakap memang dia tak minat. Tapi bila saya kasih dia cabaran, okey, nampak tak lelaki ni dia buat, nampak ketangkasan dia, nampak pakai baju cantik, pakai songkok, pakai ini, jadi satu tarikan pada dia. Lama-lama dia geraklah, walaupun geraknya orang kata apa tu tak betul, tapi lama-lama dia dapat sendiri mendalami. Bila tengok dia ada bakat yang macam itu, so saya pun beri galakan dan kadang-kadang pun saya sepentaslah dengan dia. Dan orang pun kata ini mak ke anak, tak nampak. Zapin adalah jiwa. Amirul kini berjaya memperolehi sijil kemahiran Malaysia tahap 3 yang melayakkannya bergelar jurulatih tari. Sejak saya umur masa saya darjah 3. Tapi masa tu saya memang tak berapa minat lagi sebab yalah saya fikir bila menari ni lembut ke apa, tapi bila saya dah tengok mak saya menari, tapi saya masa tu saya duduk tepi lah. Lama-lama tu jiwa tu datang, tiba-tiba minat tu datang. Tapi kalau saya tak menari tak jadilah darah seni orang kata kan. Tapi saya cuba usaha walaupun menari tu taklah berapa baik, tak berapa jelas gerakan dia, tapi saya usaha. Alhamdulillah sampailah sekarang ni saya dah boleh bergerak sendiri atau mengajar ke sekolah. Hampir semua daerah di negeri Johor mempunyai versi tarian Zapin yang tersendiri. Tarian Zapin hidup dengan suburnya dan berakar umbi di seluruh pelosok Johor. Pada suatu masa dahulu, tarian ini pernah dijadikan sebagai suatu kemestian bagi pelbagai aktiviti ataupun acara keramaian seperti majlis perkahwinan, aktiviti masyarakat kampung, cukur jambul dan khatam Al-Quran. Menariknya, seni Zapin mula berkembang di Johor sejak kira-kira 500 tahun dahulu. Sehingga kini masih memberikan keutamaan kepada nilai-nilai murni dan resam budaya Melayu. Jika dahulu hanya lelaki boleh menari Zapin, manakala kaum wanita hanya sebagai penonton. Namun kini semuanya telah berubah. Nilai keindahan alam sekitar yang wujud dalam lingkungan persekitaran antara faktor yang membawa kepada pembentukan hasil karya seni yang begitu indah. Melayu ialah orang yang bijaksana. Mereka mengolah kehidupan seharian ke dalam bentuk tarian. Sebagai contoh, menoreh getah, memotong padi dan mendayung sampan oleh kaum nelayan di samudra yang terbentang luas. Orang berpantun, kias berkias, mulia santun, elok beralas. Ghanni ya ghawi, lahna al-gharami, sawtul hanani yudawi fuadi. Debat-debat merusak santan, tegar-tegar bertinggal rendah tarian, dengar-dengarkan. Dia luar biasanya Zapin ni permainan dia. Bagaimana permainan dia, banyak langkah-langkah kaki dia kan, banyak yang ketangkasan dia, bagaimana tangkas dia, bagaimana energi dia, bagaimana pertempuran antara dua individu, sama ada dia bersama lelaki ataupun perempuan bersama lelaki. Tapi pertempuran antara itu tidak terlalu rapatkan diri, cuma mereka mengacah, sama-sama bermain mengacah itu. Itu yang menarik meminat pada anak-anak muda sekarang. Sebenarnya Al-Zapin maksudnya bermain langkah kaki. So ketangkasan kita berlangkah kaki tu, itu yang buat benda tu menarik. Kalau untuk seorang kita nak jadi seorang pemain Zapin yang menarik, kita perlu ketangkasan dan ketepatan pada langkah kaki, seperti langkah-langkah silat, langkah-langkah tapak empat yang menggunakan ragam-ragam Zapin itu sendiri. Bila kita masuk je ke dalam alam tu, pasal ada dengan lagu dia kan, pasal dia lagu-lagu banyak berunsur-unsurkan keislaman dan berunsur-unsurkan nasihat, dan permainan dia pun begitu menarik. Kalau anak muda lelaki kan dia takut nak jadi yang lembut, tidak, tapi dalam Zapin ni ketangkasan nampak macam dia bertempur dalam persilatan tu sendiri. Macam keluarga Cik Diana ni, Puan Diana ni, dia satu keluarga ni dia mengembangkan Zapin. Macam dia ada persatuan Zapin di situ sendiri, dan saya pun salah seorang daripada nasihat
penasihat bahagian latihan Zapin itu sendiri kan. Tapi saya melihat perkembangan dia satu menarik. Dia menghasilkan beberapa pemain-pemain Zapin ataupun penari-penari Zapin dari menjadi kelangan keluarga itu sendiri. 6 bulan tanpa undangan persembahan, ekoran wabak COVID-19 tidak melunturkan semangat Zapin dalam diri mereka. Tidak hanya beraksi di dalam rumah, apa saja ruang yang ada dimanfaatkan agar rindu untuk menari dan membuat persembahan dapat dilepaskan. Menurut mereka, hidup akan sepi tanpa alunan Zapin yang menjadi vitamin segar dalam berkarya dan menjulang tradisi bangsa. Zapin bukan hanya sebuah tarian, malah setiap gerak dan lenggoknya kaya dengan falsafah. Maka dengan itu, Usman Awang menyebut bahawa Melayu itu kaya dengan falsafah, kias kata, bidal pusaka, akar ilmu, bersulamkan daya, gedung akar, laut bicara. Dan semuanya terkandung dalam tarian Zapin Melayu. Zapin ni kalau di Johor ada 18 besi Zapin. Dan setiap negeri dalam Malaysia ni ada Zapin juga, seperti di Kelantan, Sarawak pun ada Zapin. Tapi di Johor ni uniknya kedatangan Zapin memang daripada dua, iaitu daripada Arab dan sebahagian daripada Indonesia. Dan disebarkan, kalau bezanya dulu dan sekarang, penyebaran Zapin ni dulu di surau, di masjid, sementara menunggu waktu isyak ataupun selepas isyak untuk aktiviti kampung. Dulu tak ada TV, tak ada apa. Setiap satu tarian Zapin dia ada maksud dia tersendiri. Jati diri penari-penari Zapin, kalau contoh lelaki, dia melambangkan ketakasan. Dia punya kepahlawanan macam itu, sebab dia berkait rapat dengan elemen silat itu. Kalau perempuan, kita nampak aura perempuan dia. Kat mana dia jaga kesopanan, kat mana dia jaga tata tertib dia, adat dia sebagai seorang perempuan untuk menari Zapin. Saya rasa banggalah, yalah, sebab bukan senang nak ada keluarga darah seni, jiwa seni tu nak sama. Kadang bila orang lain dia minat, contohlah maknya minat Zapin tapi anaknya minat bidang lain, contoh bidang motor ke apa kan. Tapi macam saya rasa bangga, orang pun tengok pun rasa macam wah bagusnya keluarga kau semuanya bidang-bidang tari. Semuanya dah darah seni. Itu yang saya rasa banggalah sampai sekarang. Kita orang Melayu kan ada adat yang lama tu, kalau boleh bawa lah sampai sekarang, teruskan sampai ke bila, maknanya jangan pupus. Jarak tidak menghalang pecinta Zapin untuk terus berhubung dan berinteraksi demi memantapkan ilmu yang ada. Pelbagai cara dilakukan agar asas tarian ini dapat dikuasai generasi muda. Rentak tarian Zapin memerlukan penari memperhalusi tingkah laku dan gerak tarinya sejajar dengan iringan muzik dan instrumen seperti gambus, harmonium, marwas, tamborin dan markas. Anak jati Johor, Nur Aniza Idris, penyanyi yang teguh memperjuangkan irama Melayu, termasuk Zapin Pusaka. Meraut rotan sebatang, bagai meraut rotan sebatang. Zapin dia mempunyai ciri-ciri perlambangan jati diri yang sangat kuat dan dia merupakan satu-satunya pergerakan yang diadaptasi daripada nilai-nilai murni peradaban yang ada diamalkan oleh masyarakat Melayu yang ada di Malaysia ni dan diterapkan di sebuah negara beraja Islam dan kita beraja Melayu. Dan di sini yang kita nampak setiap pergerakan yang diadaptasikan itu memang sangat rapat dengan budaya kehidupan masyarakat kita. Pertama kali Kak Ni melihat Zapin adalah ketika masa Kak Ni 6 tahun. Arwah atuk Kak Ni memang dia sentiasa jadikan Zapin, tarian Zapin ni sebagai satu bentuk riadah. Selepas isyak, dia akan ajak sepupu dia bertingkah dengan Zapin lenga, Zapin
tenglu dan macam-macam jenis zapin. Walaupun umur Kak ni 6 tahun tapi terpaku sebab gaya tingkah tu dia sangat unik dan seolah-olah satu perlawanan sedang berlaku. Dia kalau dekat Johor sebenarnya kalau ikut pada family Kak Ani sendiri itu sebagai satu riadah. Kadang-kadang bila kita buat rewang kan, bila dalam kenduri kahwin semua, sementara nak menunggu waktu pagi tu kan kita masak semua dengan kenduri kendara. Jadi masa ni memang kita akan jadikan tu sebagai sebelum kita buat solat subuh tu dia ada satu riadah dan inilah riadah zapin yang Kak Ni nampak memang itu adalah satu permainan family. Dia mengeratkan silaturahim dan secara tak langsung diturunkan pula pada anak-anak sebab anak-anak ni bila dia dah tengok orang tua dia suka, dia secara tak langsung dia akan mudah menyerap dan mudah menerima. 34 tahun berkecimpung dalam industri muzik tanah air, Nur Aniza kagum dengan inisiatif keluarga Zapin dalam melestarikan budaya tanpa jemu. Secara tidak langsung, pertukaran ilmu dapat dilakukan. Satuan Pegiat Zapin Negeri Johor berperanan secara khususnya untuk mengembangkan tari zapin atau permainan zapin. Yang mana selama ini kalau kita tengok banyak jenis zapin tapi dikumpulkan di sini dan diajar kepada murid-murid sekolah, sama ada sekolah menengah, sekolah kebangsaan maupun di pelajar-pelajar universiti bekerjasama dengan pihak universiti lah, contohnya macam UKM, Aswara dan juga agensi-agensi kerajaan seperti JKKN. Dan peranan yang paling besar adalah ketika ini kita nak mengembangkan zapin tu supaya sampai ke generasi yang lebih akal lagi, terutama generasi muda. Dan itu peranan kami di Berzapin kerana kami mengambil tanggungjawab sosial sebenarnya. Tidak ada wang dan tidak ada belanja yang dikeluarkan oleh pihak lain melainkan kami. Di samping bantuan-bantuan juga seringkali ada dan seringkali kami sendiri yang berbelanja sendiri untuk mengembangkan. Peranan yang paling penting ialah kami tak mahu zapin Johor ni pupus. Itu paling penting bagi pezapin Johor. 2, 3, 4. Okey, salah. Okey. Okey, kita balik. Okey. Jadi susah juga ya. Okey. Baik, sebenarnya zapin ini merupakan masa fokus tumpuan dedikasi komitmen yang begitu mendalam sebab ia melibatkan pergerakan, melibatkan persona kita untuk mempersembahkan tarian yang begitu cantik. Jadi seharusnya pejuang zapin seperti Amirul dan keluarganya dihargai kerana zapin ini adalah satu langkah untuk martabat budaya bangsa ke peringkat yang tinggi. Sekali lagi. Okey, jom. Okey. 3, 4, go. 3, 4, 5. Jika ilmu zapin tidak diperturunkan, anak muda tidak akan dapat mendalami indahnya budaya bangsa. Ketelitian dalam pemeliharaan zapin ini juga perlu diperluaskan bukan hanya untuk bangsa Melayu, malah semua kaum. Kerana tarian ini mencerminkan kesantunan, moral, budi bahasa dan toleransi yang menjadi tuntutan nilai sejagat. Habis dia ada beberapa perkara. Yang pertama, habis dia benda tu lenyap terus. Yang kedua, ada tapi keaslian yang asal tu tak nampak. Ya, harapan anak muda pada saya sekarang, anak muda ni terus berzapin lah. Terus berzapin dan memahami kaedah-kaedah dan ragam-ragam motif-motif zapin itu sendiri dan baru boleh buat perkembangan. Kita orang Melayu kan ada adat yang lama tu kalau boleh bawa lah sampai sekarang, teruskan sampai ke bila, maknanya jangan pupus. Dengan gabungan Zapin Sri Bunian dan Zapin Banggis, terhasillah langkah tari yang dipersembahkan ini. Zapin adalah cerminan rentak kehidupan. Penghasilannya dikaitkan dengan kehidupan manusia yang dituntut agar terus melangkah maju secara bijaksana.
seperti mana putaran irama dan muzik yang dimainkan secara kreatif. Setiap tempo dalam Zapin menggambarkan tentang rentak kehidupan dunia ini yang secara lumrahnya berbeza bagi setiap manusia mengikut bagaimana mereka mencorakkannya. Zapin, kesenian yang menjadi khazanah berharga buat masyarakat sebagai warisan buat generasi akan datang. Khazanah inilah yang akan memberi kekuatan jati diri, membentuk karakter bangsa dan sebagai formula bagi membentuk kesantunan dan kesejahteraan batin rohani. Sepilah irama pudar warna. Salam sejahtera Majlis Sisi Wan Sedia Bantu. Salam sejahtera Majlis Sisi Adisa Bantu. Sisi ini Sedia Bantu. Salam sejahtera Majlis Sisi Zubairi Sedia Membantu. Dia course saja dapat. Dan mereka sangat polite lah. Cyberjaya. Bunyi pusingan kerusi roda memecah keheningan pagi. Kebiasaannya, pada waktu sebegini, orang ramai sedang sibuk berkejar ke sana sini melakukan tugasan atau aktiviti harian. Begitu juga Muhammad Firdaus Muhammad Nazar, bekas atlet Paralimpik negara. Ini masanya dia ke pejabat. Walaupun kerjanya tampak mudah, ia mempunyai kelainan tersendiri. Salam sejahtera Majlis Sisi Firdaus Sedia Bantu. Selamat pagi. Ini saya nak cek saya nak buka restoran di Langkawi. Nak buka restoran di Langkawi. Lepas tu? So, saya nak tanya staf saya semua nak buat saringan COVID-19 tak? Kalau mengikut SOP daripada MKN, ya, untuk pembukaan restoran, saringan kesihatan, pekerja tidak perlu buat swab test. Perlukan saringan kesihatan seperti ambil suhu badan, ya, dan make sure yang pekerja tidak ada simptom-simptom seperti sakit tekak, batuk, sesama bernafas dan susah bernafas lah. Nanti saya saya call balik ya. Okay, Mr. Rakesh. Thank you for calling. Tanggungjawab yang dipikul oleh orang kelainan upaya OKU ini adalah sebagai pegawai khidmat pelanggan di Malaysia Government Call Centre MyGCC. Firdaus yang berasal dari Kuala Lumpur telah bekerja di sini hampir setahun. Sebelum itu, jejaka ini telah berkecimpung dalam dunia Paralimpik bagi acara badminton selama 6 tahun. Namun, ekoran kecederaan yang dialaminya pada bahagian pinggang, dia yang pernah mewakili negara dalam Asian Para Games terpaksa berhenti bermain sukan yang amat diminatinya itu. Waktu awal tahun 2020 ni saya dah masuk ke MyGCC ni, saya anggap sebagai satu reset point ataupun untuk saya buat perubahan pada hidup baru lah. Lupakan hasrat saya Paralimpik untuk terus berkhidmat untuk negara. Saya berkhidmat dengan cara lain lah, berkhidmat dengan di MyGCC ni sebagai pegawai khidmat pelanggan. Tempat Firdaus bertugas ini beroperasi 7 hari seminggu bagi menjawab segala kemusykilan orang ramai. Hello. Di sini Sedia Bantu. Selamat pagi. Selamat pagi. Nak buat kenduri pertunangan. Di mana ya ada SOP dia? Kalau macam untuk dalam rumah, dia kena ikut keluasan rumah.
Salam sejahtera, MyGCC Firdausia membantu. Saya dari Selangor. Hmm. Saya nak travel ke Sabah. Perlu kuarantin tak 14 hari? You akan dikuarantin selama 2 hari. 2 hari pertama sahaja. Kerana hari kedua dia akan buat COVID test untuk you. Kalau negatif, you boleh sambung kuarantin di rumah. Sebagai pusat panggilan Malaysia, MyGCC adalah sebahagian daripada unit pemodenan takbiran dan perancangan pengurusan Malaysia mampu di bawah Jabatan Perdana Menteri. Ia memberi perkhidmatan ke seluruh negara melalui pelbagai medium terutama talian 03 8000 8000 dalam 24 jam sehari. Sebagai pengarah MyGCC, Azra Haidar Baharom berpendapat pusat panggilan ini sering disalah erti sekadar memindahkan talian pemanggil kepada agensi kerajaan berkenaan. Hakikatnya, hampir 80% permasalahan yang dibangkitkan diselesaikan di MyGCC. Jadi pun kita banyak tak dapat nota yang ataupun maklumat-maklumat yang tak berapa tepat. Jadi caller mulalah nak marah kita. Bukan isu pelitup muka tu. Macam mana kalau kita nak pastikan betul-betul sampai kepada orang awam? Mungkin untuk sekarang, sekiranya kita ada kongsikan apa maklumat berkaitan pelitup muka, kita kena update jugalah dari terkini. Yang mana yang kita boleh bantu untuk dapatkan jawapan, kita perlu agensi lah. Manakala selebihnya, barulah dipanjangkan ke agensi-agensi berkaitan. MyGCC ini, kalau di pandangan saya, dia adalah penghubung komunikasi antara kerajaan dan rakyat. Rakyat mungkin boleh menghubungi kerajaan tetapi tidak dapat bercakap dengan pegawai, tidak dapat bercakap dengan pengurusan tertinggi. Rakyat akan bercakap dengan pegawai khidmat pelanggan. Jadi pegawai khidmat pelanggan memainkan peranan yang sangat signifikan, yang sangat besar sebagai suara kerajaan yang didengar, yang dapat dengan rakyat. So up until now kita dah ada 112,799 transaction. Telah mengetuai MyGCC sejak April 2019, Azra bersama stafnya menerima cabaran besar ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP dilaksanakan Mac lalu. Saban hari, dia bukan sahaja perlu memastikan 270 orang petugasnya sentiasa memberi jawapan terbaik mengenai norma baharu, malah di waktu sama perlu menjalani tanggungjawab sebagai seorang isteri dan ibu. Ibu kepada 6 orang anak lelaki. 2 daripada mereka adalah anak autism Asperger, sindrom kurang daya tumpuan dan hyperaktif ADHD, menuntut kesabaran yang tinggi pada si ibu ini. Azra bernasib baik mempunyai suami dan keluarga yang sangat memahami dirinya. Mereka saling membantu menjaga anak-anak supaya dia dapat menjalankan tugas dengan lancar. Lebih-lebih lagi ketika fasa awal PKP, di mana pusat panggilan telah menjadi tumpuan ramai untuk memperolehi maklumat berkaitan Standard Operating Procedures SOP COVID-19. Pada masa itu, MyGCC, antara tulang belakang Majlis Keselamatan Negara MKN, dengan bantuan serta sokongan pelbagai pihak, ia membantu masyarakat yang gusar dengan perubahan gaya hidup gara-gara pandemik. Selain itu, tentang pusat kuarantin. Majlis Keselamatan Negara, Tuan Haji Rabin, KP dia telah datang berbincang dengan mampu untuk membantu menjawab panggilan rakyat. Sebab kapasiti MKN pada masa itu mereka ada hanya 5 talian saja untuk menjawab panggilan rakyat yang mencurah-curah masuk selepas pengumuman PKP tadi, dan kita menawarkan kemudahan di MyGCC untuk membantu MKN. Sebab fasiliti yang ada di sini kita boleh menerima panggilan 200 panggilan dalam pada satu masa. Tuan Haji, status pusat kuarantin sekarang? Keputusan yang terkini ialah apabila rakyat Malaysia pulang ke negara, selain daripada wajib menjalani swab, mereka perlu dikuarantin di beberapa tempat yang telah dikenal pasti. Banyak persoalan-persoalan yang mesti kita jawab, terutamanya melibatkan pasukan-pasukan yang berada di lapangan. Seperti yang saya sebut tadi, daripada Kementerian Kesihatan sendiri, daripada pihak PDRM,
yang mana ini bukan niat kita ya untuk menyusahkan masyarakat, tetapi adalah untuk memudahkan mereka ya dalam keadaan seluruh dunia menghadapi pandemik ini. Alhamdulillah, hasil daripada kerjasama di antara MKN dan Mampu ini, kita dapat merasakan bahawa segala permasalahan mereka dapat dipanjangkan kepada pihak kita untuk kita jawab. Tuan daripada Telekom, dari segi support sistem kita macam mana? Dalam keadaan sekarang ini kita make sure peralatan semua. Kerjasama ini juga melibatkan Polis Diraja Malaysia, PDRM, Jabatan Imigresen Malaysia, Kementerian Pendidikan Malaysia, KPM, Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri MIPI, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna, KPDN HEP, Kementerian Sumber Manusia, KSM, serta Telekom Malaysia, TM. Bekalan semua okey dah ikut program pergerakan. Dari segi bekalan keperluan pengguna didapati mencukupilah. Usaha sama itu ternyata membuahkan hasil. Antara yang merasai pengalaman itu adalah Tan Ai Meng yang tinggal di rumah pangsa Jalan Pil, Kuala Lumpur. Wanita ini pernah membuat panggilan ke MyGCC ketika PKP bagi bertanyakan status visa suaminya yang bukan warga negara Malaysia. Dia yang pernah bergelar ibu tunggal kepada 2 orang anak perempuan baru saja mendirikan rumah tangga buat kali kedua bersama seorang rakyat Nepal. Tan Ai Meng memberitahu bahawa staf MyGCC banyak membantu meleraikan kebuntuannya dan suami. Salam sejahtera, MyGCC Girls dibantu. Selamat petang. Selamat petang, Encik. Hello. Ya. Puan. Oh, I nak buat surat immigration punya pas untuk suami saya. Tolong tu boleh saya tahu suami puan suami puan warga negara mana ya? Nepal. Untuk maklumat yang lebih tepat ataupun maklumat yang puan boleh tengok dan untuk lebih lanjut, puan boleh buka laman web ataupun portal rasmi immigration kami. Okey. Puan klik ke laman utama dan klik ke pautan visa. Okey. Klik ke pautan PAS. Betul, faham. Okey. Selepas klik ke pautan PAS, puan klik ke pautan permohonan baru isteri atau suami kepada warga negara. Dan okey, dari situ nanti puan boleh nampak dokumen-dokumen ataupun syarat-syarat untuk mendapatkan sebuah visa tersebutlah. Suami puan baru masuk Malaysia ke macam mana? Dia masuk sebagai visitor. Pas visitor lah, 3 bulan dah. So, masa tu tamat PKP, tak boleh walk in saja, kena book slot juga. So, I terpaksa lah call sini merata-rata dan MyGCC lah yang dapat bantu I. Masa call MyGCC tu sekali telefon dapat ke atau Sekali dapat. Dia punya line okey. Sekali dapat. Dia call saja dapat. Tak kira siapa jawab, perempuan ke lelaki ke dapat dah. And then mereka sangat polite lah. Panggilan demi panggilan dijawab dengan penuh sabar. Dari ribuan meningkat mendadak ke puluhan ribu deringan sehari. Satu panggilan yang biasanya kurang daripada 5 minit bertukar menjadi 15 hingga 30 minit. Gara-gara orang ramai panik terhadap virus maut. Pada warga negara, puan boleh masuk ke negara tanpa syarat ya, dan pastikan pas puan masih berlaku. Ya. Namun, petugas Malaysia Government Call Centre dapat mengendalikannya dengan baik sekali. Lebih-lebih lagi, dengan pelibatan mereka yang terbabit dengan norma baharu, sama-sama turun padang membekalkan informasi yang sahih. Hari itu
17 tu kami dapat call sehingga 10,000 panggilan. Daripada 10,000 panggilan tu, dalam 2,000 yang kami tak sempat nak entertain. Masa itu kekuatan kami belum start split teams, kekuatan kami memang 100% dalam 8,000 call yang kami terpaksa entertain. Bayangkan dia punya peningkatan tu 2 kali ganda berbanding hari biasa. Biasa kami dalam 4,000, tiba-tiba 8,000 yang kami kena call, itu pun 2,000 yang dah drop call. So dalam 10,000 call pada hari itu. Selain saluran panggilan pusat khidmat pelanggan yang diterajui Azra Haidar Baharom, dia juga mengaktifkan media sosial bagi menyalurkan maklumat terkini. Antaranya melalui email, Facebook, Instagram, Twitter dan chatbot yang dikelar Siti. Difahamkan, media-media berkenaan telah melonjak bilangan kunjungannya ketika perintah kawalan pergerakan dilaksanakan. Tim sosial media dalam tempoh PKP, dia sudah selalu berkongsi mengenai apa yang terkini, SOP terkini, peraturan terkini, maklumat-maklumat yang semasa. Yang itu yang diperlukan oleh masyarakat. Dan kita dapati sekiranya tim sosial media dah kongsikan maklumat ni, panggilan berkaitan pertanyaan itu pun akan berkurangan. Lumrah kehidupan, apabila berhadapan dengan ramai pemanggil, pelbagai kerana juga dihadapi. Ada pemanggil yang memanggil kita, membuat aduan lah kononnya. Dia kata, saya nampak kat TV ada pusat gelandangan. Pusat gelandangan tu letak tilam je. Tilam tu tak bersarung. Kena ada pegawai turun ni, pasangkan cadar. Pegawai pemandangan kami nak jawab apa? Sebab tu di luar kawalan. Sebab dia mungkin melibatkan pegawai Jabatan Kebajikan Masyarakat, mungkin melibatkan pegawai Kementerian Wilayah. Kadangkala kepelbagaian ragam si pemanggil juga memberi kesan kepada tim Azra. Pernah terdapat stafnya mengalami masalah kesihatan mental gara-gara tertekan dengan bebanan tugas yang digalas. Ekoran itu akrab memainkan peranan penting. Okey, di Majlis Sisi, kita tidak sediakan coach ataupun kita tidak sediakan kaunselor bertauliah. Walau bagaimanapun kita ada akrab. Akrab adalah rakan pembimbing perkhidmatan awam. Mereka adalah terdiri daripada penjawat awam yang terlatih untuk membimbing dan membantu rakan-rakan setugas. Jadi di sini akrab Majlis Sisi agak aktif melaksanakan usaha mendekati rakan-rakan setugas atas prinsip kasih sayang, atas prinsip perkongsian hati ke hati. Selamat pagi Puan. Pagi. Puan, saya datang jumpa Puan ni. Saya ada masalah sikit pasal call terlampau banyak masa MCO ni. Saya stres lah Puan, sampai kadang-kadang terbawa sampai ke rumah. Saya dah macam tak ada mood. Tak ada mood pula. Sebab mungkin bila kerja macam terlampau banyak sangat tekanan. Jadi macam bila momentum tu dah kurang. Saya harap kita kena think positif lah. Kalau kita rasa stres ke apa, kita boleh buat aktiviti luar seperti hiking ataupun bercocok tanam. Kena banyak sabarlah dan anggap itu satu ibadah. Selain daripada kita dapat gaji, kita dapat pahala kan. Terima kasih Puan. Sama, kalau ada apa masalah ataupun apa-apa yang muskil ke, boleh jumpa saya lah. يستفتحون على الذين كفروا. Walaupun Azra kelihatan tenang menjalani tugasannya pada saat getir pandemik yang tiada penawar itu, adakala dia juga dikejutkan dengan berita di luar jangkaan mengenai anak-anaknya, terutama anak autism Asperger dan ADHD. Which was with them, although they used to pray for victory against those who disbelieve. Pernah ketika MyGCC dihujani puluhan ribu deringan, ketua yang menerajui pusat ini menerima panggilan daripada jiran menyatakan anak-anaknya sedang melakukan aktiviti berbahaya dan memerlukan kehadirannya segera. Bagaimanapun, akhirnya ia dapat diselesaikan oleh suami.
ada juga insiden-insiden yang di luar dugaan yang berlaku. Anak saya yang sulung misalnya, dia pernah keluar bermain kawan, dia cuba hidupkan unggun api dekat kawasan semak dekat rumah tu. Ada jiran yang nampak dan tanya, mana mak ayah dia orang ni? Saya nak jawab pun, saya dekat pejabat ni. Sedangkan mak ayah lain ramai yang bekerja di rumah pada waktu itu, bolehlah terus handle. Jadi masa tu memang perlukan suami saya untuk cepat-cepat sampailah. Anak saya yang nombor 2 pula, dia ada isu dengan jiran jugalah. Jiran selang 2 buah rumah, 2 pintu. Dia tengah betulkan dapur. So ada drill semua kan. Anak saya ni dia interested dengan drill. Dia pergi, dia ambil, terkejutlah yang petugas kat situ kan. Tapi macam, bagusnya adalah kejiranan kami tahu kedudukan anak saya sebagai anak istimewa. Suara tanpa wajah. Azra, Firdaus atau staf MyGCC yang lain juga Barisan Hadapan Negara. Mereka berharap agar suatu hari nanti MyGCC dapat memperolehi teknologi yang lebih canggih supaya dapat membantu orang ramai dengan lebih efisien, terutama di waktu kecemasan. Mereka bersengkang mata demi kepentingan rakyat. Memang kalau kita lihat di situ, kalau dikatakan tu hero yang tidak didendangkan. Mana kami ni, pegawai kami di sini bergerak di belakang tabir. Suara emas antara benteng hadapan tanah air tercinta. Mereka ini sangat dedicated, ya. Mereka tidak menghiraukan isu keluarga, mereka tidak menghiraukan isu kesihatan mereka sendiri. Inilah pasukan wira-wira di belakang tabir yang telah menjayakan misi kita, ya.